Okey. Baik. Kita menggunakan kuliah pengajian malam ini dengan sama-sama membaca umul kitab ila hadatin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram wa ashabihi izam. Syai'ul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna sadaqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala bi kitabil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maksudnya demi masa, sungguhnya manusia itu semuanya berada dalam kerugian kecuali orang-orang beriman, mengerjakan amal soleh dan berpesan dengan kebenaran dan berpesan dengan kesabaran. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qalu faman yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Nabi SAW bersabda, setiap daripada umatku semuanya masuk syurga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan? Lalu baginda Rasulullah menjawab, siapa yang taat padaku, dia masuk syurga. Siapa yang melakukan maksiat padaku, maka mereka termasuk dalam kumpulan orang-orang yang enggan. Baik. Alhamdulillah. Mati Tuan Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, seluruhnya sidang jamaah datang puasa, dan tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat bahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana pada malam ini kita bersama untuk sambung kuliah. Kitab ni muka surat apa tu? Ada tak? 42. 42 ketahui hukum akal dan akal hukum. Betul tak? Tambih. Bermakna tambih tuan-tuan, satu peringatan. Ketahui hukum akal dan akal hukum. Imam Asy-Syarqawi menyebutkan, wal ma'rifatu hiya nafsul aqli inda Imam al-Haramain.
walazimatul lahu indal ghairih. Faman lam ya'rifha indal awal falaisa bi'aqilin bal majnunun. Apa maksudnya tuan? Wal ma'rifah, dan bermula ma'rifah. Pemandang ma'rifah mengetahui. Hiya, iaitu nafsul akli. Nafsul akli maknanya akal itu sendiri. Ma'rifah ialah akal itu sendiri. Indah, di sisi pendapat Imam Haramain, Imam dua tanah haram. Walazimatul lahu indal ghairi, dan mulazimah, mana kelaziman lahu baginya, inda ghairi, di sisi selainnya Imam Haramain. Dan mulazamah ataupun kelaziman kepadanya di sisi ulama yang lain. Faman lam ya'rifha indal awal, so maka barang siapa yang tidak mengetahuinya pembagian hukum akal dan akal hukum. Jadi maksud dengan mengetahui inilah pembagian hukum akal dan akal hukum. Mengikut pendapatnya awal, ini mengikut pendapat Imam Haramain, maka orang itu tidak berakal. Bahkan orang itu dianggap majnun, orang gila lah. Dianggap orang gila. Apa itu hukum akal dan hukum? Kita dah bahas dah tu belakang tu. Kan? Dah bahas tu hukum akal hukum. Pusat belakang kan? Akal hukum, hukum akal. Sebut dah kat belakang. Apakah dimaksudkan hukum akal? Hukum akal ialah bagaimana akal menghukum sesuatu, sama ada ianya wujub, istihalah ataupun jawaz. Wujub mana wajib atau mesti, istihalah tak mungkin atau mustahil, jawaz ataupun harus. Itu dikatakan hukum akal. Akal hukum di muka surat 38. Tadi muka surat 37. 37 itu hukum akal. Akal hukum di muka surat 38. Akal hukum ialah seperti wajib, mustahil dan juga jawaz, harus. Cuma ubah dia punya kalimat je. Yang atas tu kata wujub. Yang akal hukum dikata wajib. Kemudian istihalah kalau pada hukum akal. Kalau akal hukum dikata mustahilun, mustahil dapatnya. Sedangkan jawaz kalau pada hukum akal, maka pada akal hukum disebut jaiz. Mana dia hukum akal? Mana dia akal hukum? Iaitulah seperti ma la yutasawwaru bil aqli adamuhu. Perkara yang tak dapat tidak digambarkan ketiadaannya dalam akal fikiran kita. Ma la yutasawwaru bil aqli adamu. Perkara yang tak dapat tidak digambarkan ketiadaannya dalam akal fikiran. Maknanya dia mesti ada. Perkara yang tidak dapat digambarkan tiada, ada lah. Faham kan? Perkara yang tak dapat digambarkan tak ada, maknanya ada lah dia. Contoh, jirim atau benda wajib mengambil akan kadar lapang dia. Jirim atau benda wajib mengambil kadar lapangnya. Atau jirim atau jisim. Zat dan sifat wajib mesti ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Wajib mesti ada tukang rumah yang membuat rumah. Kemudian sifat kudrat, berkuasa, wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia dikatakan sebagai akal hukum. Akal hukum. Akal hukum kalau kata situ ialah pergantungan bagi hukum. Akal hukum ialah pergantungan ataupun muta'alah bagi hukum. Dalam arti kata lain, akal hukum ialah perkara ataupun benda, objek yang dihukumkan oleh akal. Benda ataupun perkara atau objek yang dihukumkan oleh akal itu
Itu dikatakan sebagai akal hukum. Itu wajib. Kalau mustahil pula, kalau dalam tauhidnya disebut dalam atas solusi, mustahil ma la yatasawwaru bil aqli wujuduhu. Ma la yatasawwaru bil aqli wujuduhu. Satu perkara yang tak dapat digambarkan kewujudannya dalam akal fikiran kita. Satu benda yang tak dapat digambarkan wujud, semana tak wujud lah. Mana tak wujud lah. Tak boleh kita gambarkan dia wujud, mana tak wujud lah. Dia kata-kata sebagai akal hukum. Contoh, benda atau jirim tidak mengambil kadar lapang, mustahil. Keadaan pokok kayu yang bergerak dan diam dalam masa yang sama. Pokok kayu bergerak dan diam dalam masa yang sama, mustahil tak? Mustahil. Mana di segi akal kita dah faham dah, mustahil. Kemudian ada sekutu bagi Allah, mustahil. Sifat fana, binasa, wajib bagi Allah, mustahil tak? Mustahil. Jadi mana akal hukum ialah pergantungan bagi hukum. Dalam arti kata lain, akal hukum ialah perkara atau benda objek yang dihukumkan oleh akal itu. Kan, benda hukum akal itu, mana benda itu mustahil. Contohnya sifat fana atau binasa bagi Allah, mustahil. Kemudian harus ataupun jaiz. Kalau sebut dalam oleh Imam Matan Sanusi, dia kata al-jaiz ma yasihu bil aqli wujuduhu ma'adamuhu. Jaiz ialah perkara yang boleh terima kewujudannya dan ketiadaannya dalam akal fikiran. Contoh, harus bagi Allah mengutuskan para nabi dan para rasul. Harus bagi Allah mengutuskan para nabi dan para rasul. Kalau Allah Ta'ala tak utuskan, boleh tak? Boleh. Tak ada masalah bagi Allah kalau Allah Ta'ala tak utuskan. Tapi Allah Ta'ala hakikatnya rasul telah pun diutuskan, dan Muhammad terakhir. Kemudian apa lagi? Harus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi pahala kepada orang yang taat. Harus bagi Allah, bukan wajib. Bukan wajib bagi Allah bagi pahala bagi orang taat. Tak bagi pun tak apa. Terpulang pada Allah lah. Kemudian satu benda bergerak, satu benda boleh bergerak dan diam pada masa yang berlainan. Betul tak? Harus. Satu benda boleh bergerak atau diam pada masa yang berlainan. Sekejap dia diam, kejap gerak, mana masa berlain. Pukul 10 pagi, kan, pukul 10 pagi tepat dia diam. Pukul 10, 1 minit pagi dia bergerak. Benda tu harus kepada makhluk, sebab makhluk haruslah. Kemudian harus jaiz bagi Allah Ta'ala untuk menjadikan manusia. Harus bagi Allah mencipta manusia. Tak cipta boleh tak? Boleh je. Tapi hakikatnya manusia betul pun dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ada lagi manusia belum dicipta. Ada manusia yang telah wafat, dah mati dah, 20 tahun lepas dah mati. Ada manusia yang sedang hidup. Ada manusia akan dilahirkan. Bila? Wallahualam lah. Esok, lusa dan sebagainya. Kalau kat hospital tu kan, aduh je kan bayi lahir. Sekian-sekian jam, minit-minit sekian, ada sahaja bayi dilahirkan ke muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita kembali pada 42 tadi. Ketahui hukum akal dan hukum tadi. Imam Syakawi menyebutkan wal ma'rifatu ya nafsul aqli inda Imam Ar-Haramain wa lazimatul lahu indal ghairi. Faman lam ya'rifha indal awal falaysa bi'aqilin bal majnun. Ma'rifat ataupun ma'rifah iaitu nafsul aqli, diri akal itu sendiri. Indah di sisi Imam Haramain, Imam dua tanah haram, walazimatin lahu indah ghairi, dan mulazimah, kelaziman baginya di sisi ulama-ulama yang lain. Mana ulama lain pun ada juga menggunakan makrifah ialah nafsul aqli, diri akal itu sendirilah. Cuma ada ulama lain menyebutkan makrifah ia al-jazmu
mutabiq lil waqi'. Jazam kan satu kejazaman yang bertepatan dengan waqi', dengan realiti dan kejadian. Itu dikatakan sebagai makrifat jugalah. Baik, kemudian faman lam ya'rifha indal awal falaisa bi'aqil. Barang siapa yang tidak mengenal kan di sisinya, di sisi yang pertama, sisi utama tadi, maknanya pembagian hukum akal dan akal hukum tadi, menurut pendapat Imam Harain, barang siapa yang tidak mengenal akan dia, falaisa bil aqil, maka orang itu dikatakan bukan berakal, bal majnun, tapi dikira orang gila lah. Tapi jangan kita cakap ke orang, kita buat orang kau gila. Apalah aku gila pula? Kau tak tahu pembagian hukum akal? Hukum akal tak tahu, hukum adat tak tahu, hukum syarah tak tahu. Kita pun kata kau gila. Memang kau dobuk belajar gitu. Betul tak? Jadi kita cakap benda ni dari dalam program alim, dalam majlis ilmu. Kita cakaplah benda tu. Maknanya kalau orang yang tidak mengenal hukum akal tu, sama lah macam orang gila. So nak tak nak apa jalan dia? Belajarlah, mengajilah. Carilah guru kan. Barulah kita tak jadi gila. Baik. Kemudian contoh perbezaan antara hukum akal dan akal hukum. Soalannya, apakah perbezaan antara wujub dengan wajib? Wujub, waw, jim, waw, ba. Wujub wujub mesti. Wajib pun mesti jugalah. Wajib. Wajib, maksud wajib ni wajib dari segi akal. Jawapannya ialah seperti di bawah. Contohnya hukum akal. Wujub mana mesti. Hukum akal wujub mesti. Akal hukum mana akal hukum ialah benda atau perkara ataupun muta'alaq, tempat pergantungan bagi hukum. Dinamakan, dia menggunakan isim fa'il. Kalau wujub dia menggunakan isim masdar. Wajib, waw, isim masdar, nama terbitan. Sedangkan kalimat wajib, waw, alif, jim, ba, wajib adalah isim fa'il. Isim fa'il dan isim masdar. Itu isim masdar lah. Kat mana nak tahu tu? Kita belajarlah sorab, ilmu sorab. Ilmu sorab kita jumpa lah tu, ataupun ilmu tasrif. Bila kita belajar ilmu tasrif, kita jumpalah fi'il madi, fi'il mudhari', kan, isim masdar, nama terbitan, isim fa'il, isim maf'ul, kan, fi'il amar, fi'il nahi, isim alat. Contohnya nasara. Nasara yang suruh nasran, bahwa nasirun, wa zakka mansurun, unsur la tansur, masarun misurun. Nasara fi'il madi. Okay? Nasara fi'il madi. Nasara, nasrun, nasarat. Nasrata, nasarna, nasatuma, nasatu, nasati, nasatuma, nasatu, nasarna. Tasrif lah. Belajar tasrif. Kalau nak main bahasa Arab ni kena jumpa je kelima Arab tasrif. Jumpa kelima Arab tasrif. Daraba, memukul. Daraba, darabu, darabat, darabata, darabana, darabta, darabtuma, darabtum, darabtuma, tuna, darabtuna. Corona. Tahu tak corona virus tu? Kita pun tasrif corona. Corona, coronu, corona, coronatuma, coronatuna. Corona tu kan. Payah nyebut corona. Asal mana corona ni? Corona ni bahasa Arab. Corona maksudnya menyertai. Muqaranah. Muqaranah mana menyertai. Okey. Rupa corona ni bahasa Arab, Ustaz. Tapi dia dah jadi macam satu istilah lah. Istilah sains kan. Istilah virus, corona virus. Sekarang ni dah tukar nama kan? Covid pula dah. Covid pula dah. Covid-19 kan. Macam itulah. Akan datang tak tular pelan nama pula. Baik tuan-tuan. Toyota Corona Toyota Corolla, Toyota Corona, macam-macam lah. Baik, seterusnya kudrah disebut wajib.
Sebab itu dikatakan sifat kudrah wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum akal dia, hukum akal mana wujub, mana mesti. Mana contoh hukum akal dia? Kudrah. Kudrah disebut wajib. Sebab itu namakan sifat kudrah wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum akal ni diambil pada kalimat masdar wujub, mesti. Akal hukum mana benda atau perkara muta'alaq, tempat pergantungan bagi hukum. Tempat pergantungan bagi hukum. Contohnya sifat kudrah. Sifat kudrah wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat kudrah wajib bagi Allah. Jadi disebabkan sifat kudrah ini dikatakan wajib, maka dikatakan akal hukum. Kalau kita kata sifat kudrah wujub bagi Allah, kalau kita kata sifat kudrah adalah wujub bagi Allah, ini dinamakan sebagai hukum akal. Jadi apabila kita tukar sifat kudrah adalah wajib menggunakan isim fa'il, wajib bagi Allah, maka kita namakan sebagai akal hukum. Benda atau perkara dan benda atau perkara yang dijadikan sebagai hukum lah. Benda atau perkara yang dijadikan sebagai hukum. Benda atau perkara yang dihukum oleh akal. Benda atau perkara yang dihukumkan oleh akal. Okey. Baik, seterusnya, apakah beza antara istihalah dan mustahil? Jawapannya seperti di bawah. Penyataannya contohnya Allah Ta'ala tak mungkin bersifat dengan sifat tuli. Allah Ta'ala tak mungkin bersifat dengan sifat tuli. Yang atas tadi penyataannya Allah Ta'ala mesti bersifat dengan kudrah. Kan? Yang atas, yang contoh atas tu Allah Ta'ala mesti bersifat dengan sifat kudrah. Kalau kita kata Allah Ta'ala mesti bersifat dengan sifat kudrah ataupun kuasa, ini namakan sebagai hukum akal. Kalau kita kata sifat kudrah wajib bagi Allah, itu dikatakan sebagai akal hukum. Terbalikkan ayat tu lain istilah dia. Okay? Kalau kita kata Allah Ta'ala mesti, mana mesti? Wujub. Allah Ta'ala mesti bersifat dengan sifat kudrah, berkuasa, maka kita katakan dia tergeri dalam hukum akal. Kalau kita kata sifat kudrah wajib bagi Allah Ta'ala, ini dikatakan sebagai akal hukum. Baik, yang kedua, perbezaan antara istihalah dan mustahil. Penyataannya Allah Ta'ala tak mungkin bersifat dengan sifat tuli. Allah Ta'ala tak mungkin bersifat dengan sifat tuli. Jadi bila kita kata Allah Ta'ala tak mungkin bersifat dengan sifat tuli, ini namakan sebagai hukum akal. Ini namakan hukum akal. Kenapa dia menggunakan kalimat isim masdar istihalah? Istihalah. Allah Ta'ala tak mungkin bersifat dengan sifat tuli. Tuli mana apa? Pekak kan? Tuli pekak. Kemudian kalau kita pusingkan cakap, sifat tuli mustahil atas Allah Ta'ala, ini dikatakan sebagai akal hukum. Akal hukum. Apa maksud akal hukum tadi tuan-tuan? Akal hukum ialah perkara atau benda, objek yang dihukumkan oleh akal. Benda atau objek yang dihukumkan oleh akal. Okey? Baik, seterusnya, apakah beza antara jawaz dengan jaiz? Jawaz menggunakan isim masdar, jaiz menggunakan isim fa'il. Isim fa'il. Macam tadi kan, dalam tasrif bahasa Arab ni dia ada tasrif. Fi'il madi, fi'il mudhari'. Fi'il madi mana perbuatan telah berlaku. Fi'il mudhari' sedang berlaku dan akan berlaku. Okey? Isim masdar nama terbitan. Kata terbitan. Isim fa'il orang yang melakukan perbuatan. Isim maf'ul yang kena buat. Okey? Fi'il amar perintah. Fi'il nahi tegah, larang. Okey? Zaraf zaman, zaraf makan. Kan nama masa, nama tempat. Kemudian isim alat, nama pegawai. Isim alat, nama pegawai.
Saya mengaji pondok tuan-tuan, itu kena ingat tu wajib. Tasrif kena ingat, wazan tasrif pun kena ingat, sulasi mazid ke sulasi mujarad ke. Kalau sulasi mujarad ada 8, ada 6 sulasi mujarad. Lepas tu tambah pula sulasi mazid. Sulasi mazid tambah 1 huruf, tambah 2 huruf, tambah 3 huruf. Istafa'ala, yastafilu, istifa'ala kan. Tafa'ala, tafa'alu, tafa'ulan, taba'ada, taba'adu, taba'udan, takarrama, takarramu, takaruman. Itu dulu tu memang kena hafal tu. Kalau tak hafal kena denda. Kalau tak denda pun tarah tangan. Tarah tangan tu kata. Tak hafal tarah tangan. Dapat apa? Gotan nak dapat. Dapat apa ke bukan dapat duit. Pondok mana tu Ustaz? Pondok mana tu? Kau Haji Wahid dulu. Hasan Ruah ada dulu. Tak hafal tarah tangan. Tarah tangan bukan dapat duit, dapat gotan. Tak hafal. Baik. Kemudian, apakah beza antara jawaz dengan jaiz? Jawapannya seperti di bawah. Penyataan makhluk boleh jadi ataupun harus ada ataupun tiada. Makhluk boleh jadi atau harus ada ataupun tiada. Ini katakan jawapan jawaz. Jawaz. Bukan jaweh. Jaweh itu yang buat batu tu. Jawaz. Dekat Kelantan ada satu kedai kitab. Besar kedai kitab. Kedai kitab Ja'far Rawas nama dia. Ja'far Rawas. Kan? Tapi Rawas bukan Jawaz. Ja'far Rawas. Dekat Medan Ilmu kat Kelantan. Memang dalam tu memang penuh kitab. Kalau tuan-tuan pergi Kelantan ke nak beli kitab di situ. Tak Jawi ada, kitab Arab ada, semua ada. Lagat tak lagat nak baca je. Lagat tak lagat nak beli je. Baik, seterusnya hukum akal lagi. Tadilah hukum akal tadi, makhluk boleh jadi, harus ada ataupun tiada. Ini yang dikatakan sebagai hukum akal menggunakan isim masdar. Kemudian kalau akal hukum kita pusingkan. Makhluk yang ini mungkin, harus ada dan harus tiada. Makhluk ini makhluk kita lah, benda yang mungkin, harus ada dan harus tiada. Kita boleh ada, boleh tak ada. Tapi hakikatnya kita dah ada. Tuan-tuan dah ada lah. Tapi satu masa nanti kita akan tiada pula. Kalau tuan-tuan belajar lagi jauh, kita akan jumpa tentang sifat-sifat yang ada ta'aluk. Sifat ta'aluk, contohnya qudrat iradat. Qudrat iradat dia kata ta'aluk kepada ala kulli mumkinin. Ta'aluk kepada benda yang mungkin. Tu ta'aluk qudrat iradat. Kemudian qudrat pula dengan iradat diasingkan lagi. Mula digabungkan. Bila qudrat iradat gabungkan, dia ta'aluk kepada kulli mumkinin, kepada setiap benda mungkin. Bila asingkan, qudrat pula ta'aluknya taksir ataupun ijad wal i'dam, mengadakan ataupun mentiadakan, ataupun memberi bekas taksir. Kemudian iradat ta'aluknya tahsis. Tahsis maknanya menentukan. Kemudian ilmu dan kalam. Ilmun dan kalam. Ilmun dengan kalam ta'aluknya ke atas kullu wajibat al-mustahilat au jaizat. Ta'aluknya kepada setiap benda yang wajib, setiap benda yang mustahil, dan setiap benda yang harus. Tu ta'aluk ilmu dan juga kalam. Kemudian kalau dipecahkan lagi, ilmun pula ta'aluknya ialah ta'aluk tahsis. Ta'aluk tahsis. Okey, dia tahsis juga. Kemudian kalam pula ta'aluknya adalah ta'aluk dilalah. Dilalah, menentukan. Kemudian apa lagi? Qudrat, ilmun, kalam. Lepas itu sama' basar. Sama' basar dia ta'aluk kepada kullu mawjudat. Kullu mawjudat, setiap benda yang wujud itu ta'aluk sama dengan basar.
Kemudian apa lagi? Hayat. Hayat itu tiada takluk. Sebab kita harap yang kita tak teruslah. Baik, seterusnya tuan, kita lihat lagi. Cukup menyebut wajib, mustahil dan jaiz dalam pembagian hukum akal. Dalam kebanyakan kitab tauhid, selepas disebut hukum akal terbagi pada 3: wujub, istihalah dan jawaz. Lalu disebut wajib adalah, mustahil adalah, jaiz adalah apa? Cuba tengok dalam kitab Arab tu. Ini dipetik daripada kitab Matan Umum Barahin. Matan Umum Barahin ataupun Matan Sanusi yang dikarang oleh Syekh Sanusi. Dia ni matan. Matan ni ringkasan. Matan tu mana ringkasan? Okey. Matan Wayah wa Taqrib, ringkasan. Okey. Matan Abi Sucam, ringkasan. Matan Zubat, matan ringkasan. Matan dia ringkasan. Kemudian daripada ringkasan tu barulah kita baca kitab lain menghuraikan pula kitab tadi. Khulasah pula. Khulasah dia menghuraikan secara tak adalah detail sangat, tapi dia huraikan. Sampailah kita yang besar menghuraikan kitab yang kecil. Minhajul Talibin. Kitab Minhajul Talibin karya Manawi, kitab fiqh. Itu ringkasan dia. Tapi yang mensyarahkan tu banyak, macam-macam yang mensyarahkan kitab Minhajul Talibin. Baik, kemudian tuan, i'lam annal hukmul aqli yanhasiru ila salasati aqsamin: al-wujub wal istihalah wa jawaz. Fal wajib ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu, wal mustahil ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu, wa jaiz ma yatasawwaru fil aqli wujuduhu wa adamuhu. I'lam, ketahui olehmu, sesungguhnya hukum akal itu terbagi pada 3 pembahagian. Yang hasiru ila salasati aqsamin, terbagi pada 3 bahagi. Hasar ni terbatas. Hasar masih terbatas pada 3. Mana dia tak boleh pada 3, lebih pada 3. Itu sebabnya kalau kita ngaji kitab Arab, kan, antara adat asal ni ialah innama. Dia sebut innama, maka dia bermakna hasar. Kalau dia kata 3 je. Mana kalau kata 2 je. Tapi kalau dia gunakan perkataan inna, sesungguhnya belum tentu. Kalau sebut dalam tu 3, tak sebenarnya 3. Kadang lebih pada 3. Itu perbezaan penggunaan innama dengan inna, sesungguhnya. Baik, seterusnya adalah bab kedua. Bab kedua, zat dan sifat. Apakah perbezaan antara zat dengan sifat? Perbezaan antara kedua-duanya seperti berikut. Zat, pengertiannya maqama binafsih. Maqama binafsih, apa-apa yang berdiri dengan dirinya sendiri. Apa-apa yang berdiri dengan diri sendiri. Maksudnya, dia tidak memerlukan zat untuk ada kerana ia adalah zat. Contoh Allah, zat Allah, kan? Ataupun makhluk, manusia, pokok, tangan, gula, garam, ciri dan lainnya. Itu zat dia lah. Zat ni ialah, kalau benda mungkin ni, zat ni benda yang boleh dipegang rasa. Jadi katakan zat, mana zat dia ni zat kaca, cawan gelas, kan? Mana zat dia? Dia lah yang kita pegang ni, zat dia lah. Zat dia, kan? Bukan zat besi tu, zat besi lain. Zat besi lah, kan? Itu bukan. Ni zat ni mana diri dia, mana kita boleh pegang, boleh rasa. Berbeza dengan zat Allah. Zat Allah Ta'ala tak boleh pegang, boleh rasa, tapi dia ada zat. Allah Ta'ala tu ada zat dia sendiri, diri sendiri. Diri sendiri, tapi tak boleh pegang, rasa. Kalau benda mungkin ni boleh pegang dan boleh dirasa. Walaupun begitu, ada juga benda-benda yang tak boleh pegang rasa. Angin mana boleh pegang, tapi dia ada. Angin tu ada diri sendiri. Roh ada diri dia sendiri. Roh tu ada diri dia sendiri, cuma tak boleh pegang, tak boleh dirasa. Apalagi zat Allah, tak boleh pegang, tak boleh rasa.
tetapi Allah Ta'ala wujud. Pengertian zat, ma qama bi nafsi, apa-apa yang berdiri dengan dirinya sendiri. Maksudnya dia tidak memerlukan zat untuk ada kerana dia adalah zat. Mana dia tak perlukan zat lain untuk dia berdiri kerana dia sendiri adalah zat. Contohnya Allah atau makhluk manusia. Manusia, pokok, tangan, gula, garam dan sebagainya, masing-masing ada zat dia sendirilah. Cuma sama ada boleh dilihat ataupun tak boleh lihat. Kemudian sifat. Apa itu sifat? Ma qama bi ghairi, apa-apa yang berdiri ataupun menumpang pada orang lain. Okey. Sifat ialah sesuatu yang menumpang pada zat. Faham kan? Contohnya kaca. Apa sifat kaca ni? Sifat dia apa? Keras kan? Keras. Jadi keras ini duduk kat kaca tu. Selagi mana ada kaca adalah dia. Keras, lembut, kan? Warna, tu warna kan? Kuning, biru, hijau, coklat. Tak? Jadi warna tu duduk pada zat. Duduk pada baju. Bila ada baju tu adalah warna tu. Kalau baju hilang, hilanglah warna dia. Buku atau kitab, okay? Kitab ni warna oranye. Kitab warna oranye ni, selagi mana ada buku tu, ada kitab ni adalah dia. Bila kitab musnah, maka musnahlah dia. Hilanglah warna tadi. Ataupun contoh tukar warna lain lah. Kalau kita tukar warna lain, makanya warna tetap ada, tapi tukar warna lain lah. Warna hijau. Warna hijau. Okay. Faham kan? Sebab apa? Kerana warna ni duduk pada zat. Pintu berwarna coklat. Pintu warna coklat. Okay. Jadi coklat tu duduk pada pintu, pada daun pintu. Selagi mana pintu ada, itu ada, selagi itulah. Ataupun selagi mana tak dicat dengan cat lain, selagi itulah warna tu akan tetap berwarna coklat. Nampak? Baik. Tinggi rendah, tingkatlah. Tinggi, rendah, berat, besar, kurus, pendek, semua tadi duduk pada zat sesuatu benda tu. Jadi maksudnya ia memerlukan zat untuk ada. Jika tak ada zat, sifat tak mungkin ada. Contoh, semua sifat 20 yang wajib bagi Allah. Sifat 20 yang wajib bagi Allah. Jadi sifat duduk pada zat Allah. Selagi mana ada zat, selagi itulah ada sifat Allah. Sifat hanya menumpang pada zat Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikatnya Allah Taala tu tidak akan musnah, tidak akan binasa sembahyang. Kemudian warna kulit putih, cerah, gelap, keadaan kulit licin, kasar, tinggi, rendah, gemuk, kurus, yang ada pada badan manusia. Ada pada badan manusia. Gemuk, kurus, ni dikatakan sifat. Pemurah, penyayang, pembongih, kan? Itu semua sifat yang duduk pada zat manusia tadi dah. Hijau, nombor 3, hijau, besar, cantik, yang ada pada pokok. Manis, yang ada pada gula. Manis yang ada pada gula. Selagi mana ada gula, selagi itulah ada manis. Hilang gula, hilang manis. Hilang gula, hilang manis. Masin yang ada pada garam. Selagi mana ada garam, selagi itu adalah masin dia. Jadi masin duduknya pada garam itu. Kemudian pedas yang ada pada cili. Tajam yang ada pada pisau. Selagi mana ada pisau dan pisau itu tajam, tajamlah dia. Kalau kita asah aja, tajamlah. Kalau tak asah, tak tajamlah. Itu dikatakan semuanya adalah sifat. Dan sifat ni kita kena faham, dia boleh berubah. Sifat boleh ubah, mengikut kepada keadaan zat itu. Tapi kalau sifat Allah Ta'ala tak boleh berubah, kekal tetap. Sifat manusia boleh berubah. Sifat manusia kan, mulanya contohnya terjumpa je senyum kan, senyumnya.
Tak lama lepas tu bongi dah. Tiba naik syekh dia kan, bongi dah. Mana sifat dia tu dah buka. Sifat daripada sifat yang tersenyum, penyayang kan, tiba-tiba jadi pembongi dia. Gitu. Itu saya kata mana sifat pada manusia ni dia boleh bertukar mengikut pada suasana dan juga keadaan. Baik. Seterusnya tuan, perbezaan antara zat, sifat dan jirim ataupun arad. Okey. Perbezaan antara zat, sifat dan jirim, arad. Bagaimanakah untuk membezakan penggunaannya kepada Allah Ta'ala dan kepada makhluk? Untuk membezakan Allah Ta'ala dengan makhluk, istilah zat ditukar kepada jirim, sifat ditukar kepada arad. Ni yang paling sesuai lah. Paling sesuai kan, kalau kita nak letakkan penggunaan zat kan dengan sifat, jirim dan arad. Kalau pada Allah Ta'ala dikatakan zat Allah. Kalau pada jirim, pada makhluk dikatakan jirim. Pada makhluk dikatakan sebagai jirim ataupun jisim atau jirim. Kemudian kalau Allah Ta'ala kita katakan sifat. Kalau kita kata pada makhluk, arad. Arad lah, arad. Apa benda arad Ustaz? Sifat juga lah. Cuma penggunaan istilah tu ke mana? Kepada diri Allah Ta'ala ke ataupun kepada diri makhluk itu. Baik, penggunaan untuk Allah Ta'ala, perkara contohnya zat, sifat. Contohnya Allah Ta'ala itu bersifat qadim. Allah Ta'ala bersifat qadim, zat Allah Ta'ala itu qadim. Penggunaan makhluk, jirim dan arad. Jirim Arab ialah bukan qadim, mana harus benar hudus ataupun baharu. Jirim atau arad dikatakan sebagai hudus, benda baharu. Sedangkan pada Allah, jirim, sifat dan zat Allah adalah bersifat qadim. Qadim mana sedia. Qadim lawannya hudus, baharu. Kita ni termasuk dalam kumpulan hudus, benda baru. Benda baharu dia tidak akan kekal. Allah Ta'ala sebut, dia kata ma indakum yanfazu wa ma indallah baqin. Apa yang ada pada kita dia akan musnah. Apa yang ada pada Allah tetap kekal. Apa yang ada pada Allah tetap kekal. Pada kita akan musnah. Suatu hari nanti akan musnah. Sama ada kita pergi dulu ataupun harta itu musnah dulu daripada kita. Kalau kita pergi dulu, mana harta tinggal, orang lain pula akan menguasai harta itu. Kalau harta pergi dulu, mana harta musnah, terbakar, kita masih kekal. Tapi suatu hari nanti kita pun akan mati juga, akan pergi jugalah, meninggalkan dunia ini. Baik, catatan, sifat dan zat Allah Ta'ala tidak ada yang dahulu dan tidak ada yang kemudian antara kedua-duanya. Kedua-duanya ada pada Allah secara serentak, kerana kedua-duanya adalah qadim dan juga baqa. Qadim dan baqa. Sebabnya sebagai ulama dia kata kan, sifat yang wajib Allah Ta'ala itu kalau ikut susunannya, biasanya kita sebut wujud, qidam. Nombor satu wujud, nombor dua qidam, nombor tiga baqa. Dia ada turutan kan. Itu hanya turutan dari segi sebutan saja. Tertib zikri, tertib hanya sebutan. Hakikatnya boleh kita sebut mana satu dulu. Nak sebut wujud dulu ke, qidam dulu ke, tak kisah. Sebab masing-masing kan, tidak, maknanya bila sebut kudrat ni, maknanya bila sebut kudrat dulu, mana iradat ni nombor dua, mana iradat ni lemah lah. Kudrat dia kuat, bukannya tu. Semua mempunyai kuasa yang sama kuat. Istilah kita lah, sama kuat dia. Cuma antara sifat-sifat wajib tadi, yang lebih aula disebut dulu ialah wujud. Yang lebih aula sebut dulu wujud, kerana tanpa wujud tak ada sifat lain dah. Tapi sifat-sifat lain tu boleh kita sebut dahulu.
Mana satu dulu nak sebut tu tak ikut turutan pun tak apa. Tapi ulama dah bos sebut ikut turutan. Ikutlah turutan. Tapi di segi yang kata kelebihan-kelebihannya sama je. Qudrah, iradah, semua sama kelebihannya insya-Allah taala. Semuanya ada sifat baqa, qadim, kekal Allah taala. Baik. 4 pembagian wujud. Wujud tidak memerlukan kepada zat ataupun mahal. Contoh zat Allah taala. Zat Allah taala tidak memerlukan kepada zat yang lain. Zat Allah taala tak perlu pada zat yang lain kerana dia adalah zat. Kalau Allah taala perlu pada zat lain, maknanya dia lemah. Semana ada Allah taala berhajat pada Tuhan lain pula. Sedangkan dia adalah Tuhan. Tuhan tidak berhajat pada Tuhan yang lain. Betul? Kemudian yang kedua, B, tidak memerlukan zat untuk menjadikannya, tetapi memerlukan zat untuk ditempati. Tempati ataupun mahalun. Contohnya sifat-sifat Allah Ta'ala. Sifat-sifat Allah Ta'ala tadi memerlukan pada zat Allah Ta'ala untuk dia duduk pada zat Allah. Bila ada zat Allah, maka adalah sifat. Sifat menumpang duduk pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. C, memerlukan zat untuk menjadikannya, dan memerlukan zat untuk ditempati. Itulah arat. Arat perlukan tempat juga. Perlu ada zat, perlu ada arat. Hitamnya daripada handset kan. Ada handset kan. Jadi selagi mana ada handset, selagi itulah ada hitam itu. Cuma hitam ni boleh tukar pada warna lain. Hitam boleh tukar pada warna lain. Sedangkan diri handset ni kita boleh tukar. Kalau tukar nanti mungkin jadi rosak, binasa dia. Hancur, binasa kan. Boleh kita barai kan, boleh. Kan kau tak bunyi lagi. Bagai tak bunyi lagi. Tak? Kereta kita tu, cuba bayangkan. Bayangkan kereta tu. Kau tak berjalan kan kereta tu. Tak bunyi kan, tak boleh start lagi. Dah kena bagai. Jadi warna kereta tu, contoh warna kereta kita hijau. Jadi hijau tu duduk pada kereta, pada zat kereta. Okey. Cuma warna boleh tukar pada warna lain tanpa kita merosakkan badan kereta, tanpa merosakkan zat kereta. Tapi kalau zat kereta tu rosak, badan kereta rosak, kan enjin habis semua kena bagai, memang tak hidup lah kereta tu. Walaupun warna dia masih ada, warna masih ada, tapi enjin dah bagai, tak boleh nak hidup kan, tak boleh nak berjalan dah jauh macam tu. Kemudian D, memerlukan zat untuk menjadikannya, tetapi tidak memerlukan zat untuk ditempati. Mahalun. Contohnya zirim. Jirim lah. Jirim arat. Jirim memerlukan zat untuk menjadikannya, tetapi tidak memerlukan zat untuk ditempati. Kerana jirim ni dicipta oleh Allah. Jadi jirim memerlukan kepada pencipta, itulah Allah mencipta jirim. Tanpa Allah maka tiadalah jirim. Jirim ataupun jisim. Macam tu. Nanti ada pembahagian tuan lebih jelas muka surat 52 nanti. Cuba tengok muka surat 52. Kat situ ada catar dia. Makhluk nanti terbagi pada jirim atau jauhar. Kemudian bagi pada arat. Jirim, jauhar. Kemudian terbagi dua, jisim dan jauharfar. Jauhar ni, jauharfar mana satu benda yang tidak boleh lima bahagi lagi. Contohnya atom, proton, neutron kan. Ini dikatakan jauharfar. Dia tidak boleh lima bahagi. Jisim pula bagi pada dua, jisim yang kasif dan latif. Jisim yang kasar dan jisim yang lembut. Jisim lembut seperti roh, cerah, gelap, cahaya, semua tu tak boleh menima bahagi. Dia tak boleh. Mana kita nak ambil pisau, kita ambil pedang, kita nak bagi siang, boleh ke? Tak boleh. Malam, contohnya kita nak bagi malam, ambil pisau, ambil pedang, nak bagi malam, boleh bagi? Tak boleh bagi. Kosong kan? Kosong je.
Dia dikatakan jirim yang latif, jirim yang halus, seperti roh, cerah, gelap, cahaya, malaikat jin. Jin pun tak nampak. Kita nak belah jin, boleh ke? Dia pun tak nampak, nak belah macam mana? Baik, kemudian arat. Airat ni dia tak sunyi daripada 4 perkataan ataupun 4 pertanyaan. Pertama, aina, di mana? Kaifa, bagaimana? Mata, bila? Kam, berapa? Kam, berapa? Aina, di mana? Mana sesuatu yang dikatakan arat tu, dia mesti bertempat di mana? Sama ada di aras, di langit, depan, belakang, kiri, kanan. Kaifa, bagaimana? Bagaimana kedudukan arat? Besar, kecil, bersemayam, naik, turun, kan? Putih, kuning. Mata, bila? Bila arat tu berlaku? Bila arat tu terjadi? Dahulu, kan? Sekarang tengah berlaku, akan datang dan sebagainya. Kam, berapa? Mana juzuk atau lapisan badan yang terdiri daripada roh, tisu, daging. Kam ni asal kam berapa? Okey. Berapa juzuk, berapa lapis? Penting untuk kita hafal dan fahami carta ini. Balik rumah, tengok balik. Ya, ada kitab lah. Yang tak ada kitab, benda nak tengok Ustaz. Tak benda nak tengok. Pinjamlah kitab-kitab sahabat tu, yang ada tu photostat. Gitu. Wallahu a'lam bissawab. Cukup sahaja tu perbincangan kita pada malam ini, insya-Allah. Dan dengan sikit perkongsian akan menambahkan mantapkan lagi, insya-Allah. Baik, ada soalan? Ada pertanyaan? Tak ada? Tak ada, mana faham tu? Kau tak ada, mana faham tu? Kalau tak faham tu mungkin dia tanya kan. Ataupun mungkin dia malu nak tanya, ada juga. Ada juga, dia tak tahu bonda nak tanya. Kek mana aku nak tanya ni? Dia pun poning, tak tahu nak tanya apa. Yang lalas tak payah tanya lah Ustaz, dia kata. Sebab tak tahu bonda nak tanya. Sebab kalau aku tanya kan, macam aku ni bangang guna dia, kan? Aku tanya kan, nampak guna aku ni bangang kan? Tak payah tanya Ustaz. Kalau tak tanya tu, mana saya cukup di. Boleh kan? Wallah alam lah. Mudah-mudahan kita faham lah. Ini kadang gurau je tu kan. Tak gurau tu kan macam, tak gurau kan macam itulah. Straight sangat kan mengantuk pula. Lalas kan saya bercakap seorang, tuan-tuan kan main lagi mengantuk. Kojap kereta kat bawah, cenia kan. Dia cakap kan seorang macam tu. Dia tanya kan tak faham. Okey, habis. InsyaAllah pengajian kita InsyaAllah akan datang sama lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan barakatan katsira wa siyanatan ya alim nawlana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'arifin. Allahumma waffaqna fid-din, Allahumma waffaqna fid-din. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yarfa wa min nafsin la tashba wa min qalbin la yahsha wa min du'ain la yustajab laha ya rahmanir rahim. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masjid dajjal ya arhamar rahim. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Qabalallahu minkum.